وسلم والحمد لله رب العالمين. Baginda dikaitkan dengan kisah Batra dan banjir besar. Rehlah dua dai menyingkap kecekalan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan banjir besar, kisah masyhur di kalangan umat agama dari langit. Baginda berdakwah lebih 900 tahun tanpa mengenal erti putus asa. Tabah mengharungi dugaan demi menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Malangnya, isteri dan anak baginda sendiri menolak dakwah yang disampaikan. Sebelum menyelami sejarah Nabi Nuh AS, dua da'i dibawa mendekati tinggalan sebuah kubu era Perang Salib. Istana Karak menyimpan cebisan sejarah seorang pemimpin agung Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Alhamdulillah, hari ini saya ada dekat Istana Karak ni. Sebelum ni saya tak sangka lah istana sebesar ni kan. Dan menurut yang bagi tahu saya tadi, patutnya istana ni lagi besar. Cuma ni tinggalan-tinggalan dia, sebab tu tinggal besar ni. They use just in secret inside the istana, go get water and coming back without seeing them. Istana Karak ini pernah didiami oleh tentera salib. Saya sebenarnya tidak menyangka sama sekali dan tidak pernah membayangkan Istana Karak ini begitu luas dan besar. Istana Karak kukuh berdiri sekukuh azam Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Perjalanan ke lokasi bersejarah memakan masa yang panjang. Kami terpaksa bermalam di Bandar Mo'tah sebelum meneruskan kembara keesokan harinya. Tanpa disangka, Cikgu Erin memberitahu kami dia mendapat jemputan daripada pelajar Malaysia di bandar ini. Kami pernah bertemu pelajar Malaysia ketika berada di Mafraq, Utara Jordan. Pengalaman bersama mereka amat bermakna khususnya kepada dua da'i. Dalam Bible juga bagi umat Kristian. Namun, pertemuan kali ini agak berbeza, terutamanya buat Cikgu Erin. Pelajar Malaysia yang menjemputnya sangat mengenali Cikgu Erin.
Dalam perjalanan merehlah dua da'i menyelami kecekalan Nabi Nuh AS, Cikgu Erin menerima jemputan pelajar yang amat mengenalinya. Okey, sekarang ni rumah anak buah Cikgu Hairi. Jom kita tengok apa kata dah siapkan masakan. Mari. Assalamualaikum. Ramlah Syafiqah Abdul Rahman, anak saudara Cikgu Erin, sudah berada di Jordan selama 2 tahun. Dia dan rakannya mengambil jurusan syariah di Universiti Mu'tah. Dari negeri mana? Perak. Oh, Perak. Oh, sama satu kapal. Saya kurang pun dekat 8 tahun juga tak jumpa dia. Dan satu lagi yang saya rasa sangat sedih, sewaktu ayahnya meninggal, saya masih lagi dalam keadaan yang tak berapa elok dan saya tak dapat pulang. Tak dapat pulang melihat jenazah ayahnya disebabkan keadaan saya yang masih lagi dalam keadaan jahiliah lah. Bagi Cikgu Erin, pertemuan yang tidak dirancang ini mengubat rindunya pada keluarga di tanah air. Hari baru bermula, rehlah diteruskan. Pertemuan dengan anak saudaranya masih segar dalam ingatan Cikgu Erin. Dia lebih bersemangat meneruskan perjalanan hari ini. Berbeza dengan Ustaz Jalal, setelah masuk minggu ketiga, rehlah ini menduga kesabaran dan semangatnya. Sebelum ni pun saya pernah juga pergi keluar jemaah tabligh 40 hari kan. Saya pernah pergi India, pernah pergi negara-negara luar jugalah. Tapi tak samalah ujian dengan keluar macam ni. Saya rasa ni satu benda yang lebih berat, lebih susah. Tapi walau macam mana pun saya tetap nak teruskanlah sampai akhir. Namun luahan itu tidak mematahkan semangat Ustaz Jalal menyelami kecekalan Nabi Nuh AS. Sepanjang berdakwah, baginda sering berdebat dengan kaumnya tentang kebenaran syariat Allah. Sehingga satu ketika kaumnya bertindak mengejek dakwah Nabi Nuh AS. Baginda tetap tenang menjawab ejekan mereka. Jawapan itu terakam dalam surah Al-A'raf ayat 62. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat padamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kami tiba di Bandar Karak, terletak lebih 130 km dari Amman. Bandar Karak dilindungi dinding kubu pertahanan suatu masa dahulu. Tinggalan dinding kubu itu masih kelihatan di sekitar bandar ini. Bandar Karak ini sebenarnya sangat tua. Apatah lagi ia dikaitkan dengan kota Karak. Kota yang pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tempat di mana saya berada ini adalah medan ya. Kita dapat lihat tugu Salahuddin di belakang saya dan juga jalan di sekeliling saya ini dikatakan dibina di zaman era pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah berusia lebih 200 tahun. Kesibukan yang kita lihat di sini adalah biasa, tetapi pukul 3 atau pukul 4 bandar ini akan kembali lengang. Sebab apa? Mereka yang datang di sini adalah orang luar. Hampir 80% mereka datang untuk membeli barang, berniaga dan sebagainya. Hanya lebih kurang 20% adalah penduduk tempatan seperti yang dilihat di belakang saya ini. Mereka memakai jubah dan kufiah. Ini adalah orang tempatan. Assalamualaikum Tuan Syed. Bandar berusia ratusan tahun ini sentiasa meriah dengan urusan jual beli penghuninya. Kepelbagaian makanan yang dijual membuka selera Ustaz Jalal. Namun makanan yang dicarinya tiada di sini. Saya nak pergi cari kedai sebenarnya ni. Saya dah lapar. Saya nak cari makanan yang ada kuah. Nasi ke? Bajet 5 dinar je. Ni saya punya bajet.
5 dinar. Untuk mendapatkan nasi, satu cabaran buat Ustaz Jalal. Masalah bahasa dan budaya memberi kesan kepadanya. 30 قرش. Sitah. Ada? Saya tanya berapa? Saya tak tahu duit sini tu macam mana nak kira dia. Saya tengok dekat sini kawasan dia macam kawasan orang-orang kampung. Kemudian dia orang kat sini macam ganas-ganas juga. Tadi waktu nak beli roti dekat kedai falafel tadi, tak dia beli, dia baling ke falafel. Jadi dia orang kadang macam orang-orang kampung macam. Dia baling pula. Dia baling falafel pula. Makanan ruji penduduk tempatan berasaskan roti. Mula-mula saya nak beli, tapi bila saya tengok roti dia tak ada kuah. Tak ada kuah. Saya tengok macam roti canai tu kan, ada kuah. Tak ada kuah. Kerana sukar mendapatkan nasi, akhirnya Ustaz Jalal akur dengan pilihan yang ada. 4 dinar. 4 دينار. 1. جواز ربع 25 ربع. 1.4. اي واحد. Di sini terdapat beberapa buah kedai yang diasaskan sejak ratusan tahun dahulu. Antaranya kedai permaidani ini. Ia dikatakan telah beroperasi sejak 200 tahun dahulu. Penghasilan permaidani di kedai ini masih menggunakan peralatan tradisional yang dipanggil nol. Kebanyakan permaidani yang dihasilkan mengikut corak asli masyarakat Badui. Berdekatan Bandar Karak tersergam istana bersejarah. Istana Karak bekas kubu kuat tentera salib pada kurun ke-12. Saya merasakan betapa dahsyatnya pertempuran yang berlaku di antara tentera Islam dan tentera salib. Ya, bagaimana tentera Islam mengepung dan cuba untuk menawan istana ini. Ustaz Jalal mendapatkan maklumat istana ini daripada Wa'il Bayaidah, pegawai penerangan Istana Karak. Wa'il sudah berkhidmat di istana ini lebih 5 tahun yang lalu. Menurutnya, kedudukan istana ini sangat strategik. So whomever controlling this spot, he's controlling all the movement of trade and all the movement of armies too. So that's why all the nations were so stubborn to take this area. And Diceritakan pada kurun ke-12, kubu ini diletakkan di bawah kuasa Renaud de Chatillon. Chatillon mempunyai reputasi sebagai seorang panglima tentera yang kejam, sering menyerang jemaah haji ke Makkah. Chatillon ni satu orang daripada Eropah yang dia ni suka mengganggu orang Islam. Kan, mengganggu perjalanan orang Islam untuk pergi ke Mekah sehingga akhirnya berlaku perangan kan. Menurut Wa'il, akibat tindakan kejam Chatillon, Salahuddin Al-Ayyubi bertindak menyerang istana ini dan menawannya. we are doing culture. In our culture, we are using Islam as our culture. So whomever on the right goes first. Setelah saya meluangkan masa dalam beberapa jam ini, saya merasakan betapa dahsyatnya pertempuran yang berlaku di antara tentera Islam dan tentera salib. Kalau saya lihat dengan mata saya, Istana Karak ini begitu luas. Kalau saya sendiri berada di masa itu, saya rasa saya sendiri pun belum tentu lagi dapat menawan kota tersebut. Kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi menawan Istana Karak merintis jalan membebaskan Baitul Maqdis. Hari kian lewat, kami meninggalkan Istana Karak menuju makam Nabi Nuh alaihissalam.
Misi Rehlah Dua Da'i menghayati kecekalan Nabi Nuh AS. Pada waktu yang sama, Ustaz Jalal dan Cikgu Irin berpeluang menyingkap sejarah Salahuddin Al-Ayyubi di Istana Kara. Kini mereka semakin hampir ke makam Nabi Nuh AS. Tahu cerita Nabi Nuh? Ketika dua da'i bersama dengan pelajar Malaysia di Mafraq Utara Jordan, wakil pelajar Muhammad Izzat menyentuh tentang kecekalan dakwah Nabi Nuh AS. Ada juga menceritakan tentang Nabi Nuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Telah kami utuskan kepada Nabi Nuh bahawa memperingatkan kepada kaumnya supaya sentiasa beriman padanya, beriman pada Allah, bahawa akan datang nanti ada azab yang pedih. Meskipun dengan amaran azab yang bakal menimpa, kaum Nabi Nuh tetap enggan menerima seruan baginda. Sedangkan Nabi Nuh telah berdoa kepada Qala Rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara. Artinya Nabi Nuh sentiasa berdoa pada Allah untuk kaumnya pada waktu pagi dan juga waktu malam. Tetapi falam yaziduhum du'a illa firara. Artinya diorang tidak menerima sedikit pun keimanan pada diri diorang atas risalah daripada Nabi. Perkongsian bersama Izzat dan rakan-rakannya membantu dua da'i menghayati ketabahan Nabi Nuh AS dalam berdakwah. Setibanya di makam Nabi Nuh, kami terasa sejuk meskipun mentari terik membahang. Kawasannya sunyi, jauh daripada kesibukan bandar. Menjejakkan kaki ke makam Nabi Nuh, pengalaman yang tidak mungkin dilupakan oleh Ustaz Jalal. Jadi pertama sekali saya jejak kaki ke makam Nabi Nuh ni, saya rasa makam Nabi Nuh ni terletak di tempat yang tinggi. Kemudian kawasan yang indah, dan kebiasaannya dekat sini kawasan dia akan ada perkuburan di sekeliling makam Nabi. Jadi saya rasa bersyukurlah dan saya rasa bertuah kerana Allah pilih saya untuk datang ke makam Nabi Nuh AS. Usaha dakwah Nabi Nuh menjangkau lebih 900 tahun, namun hanya sebilangan kecil kaumnya beriman kepada Allah. Malah isteri dan anak baginda sendiri turut ingkar. Ketabahan Nabi Nuh AS menyampaikan dakwahnya memberi kesan kepada Cikgu Irin. Ujian ataupun musibah yang telah ditempuhi oleh Nabi Nuh AS ini begitu sinonim dengan apa yang telah terjadi dalam hidup saya. Bagi saya, ujian yang telah berlaku dalam zaman kaum Nabi Nuh itu lebih dahsyat dan lebih hebat berbanding dengan apa yang saya hadapi. Nabi Nuh AS ialah seorang lelaki yang sangat baik budi pekertinya. Walaupun sebelum baginda dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi. Baginda ialah nabi keempat selepas Adam, Syis, Idris alaihissalam. Apa yang berlaku di zamannya ialah apabila seseorang itu meninggal dunia, waris-waris mereka akan membina patung-patung sebagai memperingati dan untuk disembah. Dan ini sangat mengecewakan Nabi Nuh alaihissalam kerana ia bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membina bahtera untuk menyelamatkan baginda dan pengikutnya daripada azab Allah. Ketika azab itu tiba, bumi lenyap ditenggelami banjir setinggi gunung. Peristiwa itu disebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-64. Kunjungan Ustaz Jalal ke sini menguatkan semangatnya untuk istiqamah dalam berdakwah. Daripada kisah Nabi Nuh AS ni, saya dapat ambil pelajaran bahawa Nabi Nuh AS satu orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT bagi daya pada saya supaya saya dapat juga pada diri saya sifat-sifat yang macam mana seperti sifat Nabi Nuh AS. Menziarahi makam Nabi Nuh AS menyempurnakan sebahagian misi Rehlah Dua Da'i. Menyelami kecekalan Nabi Nuh AS dalam berdakwah menyuntik semangat baru buat mereka. Namun,
perjalanan masih panjang. Kedua-dua dai perlu menyiapkan diri sebelum memasuki bumi Palestin. Okay, dah ready dah? Sekarang kita nak pergi mana tau? Ya. Abang Harun kan? Mana dia? Tu. Ya Allah, Yang putih tu. Masya Allah tinggi. Saya rasa sangat mencabar. Memang menakutkan dengan jalan yang tak rata. Saya rasa macam nak terbalik pada kita ni. Yang break tak makan. Selepas 4 jam mendaki, akhirnya kami tiba di makam Nabi Harun. صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك